Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan Bahruni Budi, Wan Hafizah, Mata Hati, Syafiq Murad, Faris Mispar, The Angry Old Kid, Kitchen Mai, Ummu Aisyah dan semua yang hadir pada petang yang mulia ni. Salsabila Khan. Jadi seperti biasa kita masih lagi bincangkan ayat pertama pembuka tirai kepada surah yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu baginda membacanya pada setiap malam seperti riwayat oleh Imam Ahmad. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra' kulla lailatin Bani Israil wa Zumar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Bani Israil, iaitu surah Isra' dan juga surah Az-Zumar ini setiap malam. Masih lagi pada ayat pertama, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada satu malam dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda, sebahagian tanda-tanda kekuasaan kebesaran kami. Sungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, dalam kitab-kitab tafsir, kalau kita lihat antara pandangan para ulama seperti dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahawa ada kalangan para sahabat yang melihat bahawasanya Isra' Nabi SAW ini hanyalah dengan jasad, bukan dengan ruh. Ini merupakan pandangan seperti dikatakan oleh Al-Qurtubi, dua orang sahabat yang mulia, iaitu seorangnya padanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang kedua merupakan pandangan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi pandangan yang mengatakan perjalanan Nabi Al-Isra' wal Mi'raj ini dengan ruh sahaja, tidak melibatkan jasad, rupa-rupanya ada pandangan para sahabat yang melihat seperti itu. Tapi pandangan ini adalah pandangan tertolak kerana jumhur para sahabat mengatakan Rasulullah SAW berisra' dengan ruh dan juga jasad. Adapun kalau kita perhatikan muslim-muslimat, kenapakah pandangan dua orang sahabat ini mungkin tersilap? Yang benar adalah kerana yang pertama sekali penjelasan oleh Imam Qurtubi bahawasanya sewaktu berlaku Isra' Mi'raj ini, Aisyah radhiyallahu anha masih lagi kecil. Yang kedua, bagaimana pula dengan Muawiyah bin Abi Sufyan? Muawiyah bin Abi Sufyan yaumaza kana kafiran, mazala kafiran. Pada waktu itu, kata para ulama tafsir macam Imam Qurtubi mentarjihkan pandangan bahawa yang digerakkan oleh Allah SWT akan Nabi-Nya itu adalah dengan ruh dan jasad, bukan pandangan seperti Muawiyah katakan, kerana Muawiyah pada peristiwa berlakunya Isra' Mi'raj ini masih lagi kafir pada waktu itu. Jadi ini adalah bagaimana para ulama memberikan komentar kepada pandangan-pandangan yang dikemukakan. Jadi kalau kita baca dalam tafsir Qurtubi, kita lihat pandangan panjang, tuan-tuan. Hal kana isra' bi ruhihi aw bi jasadihi, ikhtalafa fi zalika salaf wal khalaf, wa zahabat ta'ifatun ila annaha isra' bi ruh wa lam yufariq shakhsu madja'ahu, wa annaha kana ru'ya ra'a fiha al-haqa'iq wa ru'ya al-anbiya' haqq, wa hadha dhahaba ila hadha Muawiyah wa Aisyah wa hukiyan Hasan wa ibn Ishaq. Wa qala ta'ifah kan isra' bi jasad yakazatan ila Baitul Maqdis wa ila sama'i bi ruh, wa ihtaju bi qawlihi subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa fa ja'ala al-masjidil aqsa ghayatal isra'. Ada pula yang mengatakan pergerakan dengan jasad dan juga ruh itu hanya sampai ke Masjid Aqsa saja, kemudian daripada Masjid Aqsa naik Mi'raj dengan ruh saja. Qalu walau kana isra' bi jasadi ila zaid ala al-masjid aqsa la zakarahu fa innahu kana yakunu ablagh fil madhi. Kalaulah pergerakan dengan ruh dan jasad itu sampai melebihi Masjid Aqsa, tentulah Allah akan menyatakan bi abdihi sehingga ke langit
dan seperti yang disebut oleh Allah Taala dalam surah An-Najm, ma zaghal basar wa ma tagha. Surah An-Najm pula menceritakan peristiwa Al-Mi'raj, Al-Isra' dan surah Al-Isra'. Jadi diceritakan dalam dua firman Allah, dalam dua surah daripada Al-Quran Karim. Walau bagaimanapun tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, bila kita melihat di sudut tarjihnya, pandangan yang mengatakan roh dengan jasad itulah yang lebih tepat, kerana kemudiannya Nabi SAW telah menceritakan pengalaman itu kepada golongan musyrikun Quraisy, yang mengakibatkan mereka memanggil Abu Bakar untuk melihat pandangan Abu Bakar dalam peristiwa tersebut. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengatakan, aku la usaddiq, inni la usaddiq fima ab'ad min zalik. Aku memang meyakini apa sahaja yang disampaikan oleh Nabi SAW, walaupun lebih daripada apa yang diceritakan sekarang. Tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, jadi ini adalah pandangan yang dikatakan mu'tamad. Jumhur para sahabat, jumhur para salaf dan juga khalaf mengatakan bahawa pergerakan Nabi kita SAW dengan roh dan juga jasad, bukan dengan roh saja, atau bukan dengan jasad sampai ke Masjid Aqsa, kemudian dari Masjid Aqsa naik ke langit dengan roh saja. Tidak. Tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, sekarang kita perhatikan baik-baik kalimah yang Allah gunakan di sini, ya, perkataan abd, bi'abdihi. Di sini adalah satu komentar yang menarik daripada para ulama tafsir. Contohnya Syekh Dr. Ratib Nabulisi, beliau mengatakan bahawa ayat ini menunjukkan satu kemuliaan kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi mulia kerana kita dinisbahkan, disandarkan kepada satu keluarga yang mulia. Sebagai contohnya di kampung, bila menyebut tentang keluarga fulan bin fulan, maka mereka berkata, oh, keturunan hamba Allah tu, oh, dialah yang datang buka kampung, dialah yang migrate ke situ, kemudian bawa banyak kebaikan, dia mengajar orang kepada Islam. Jadi seseorang itu menjadi mulia bila disandarkan kepada seorang yang mulia, yang dikenali oleh ramai orang. Kalau kita bekerja di office, contohnya lah, di office PM lah, tentulah bangga mak ayah kat kampung bercerita, anak saya PhD, anak saya belajar dulu kat industri, kemudian keluar terpilih jadi PhD. Kerja kat mana PhD? Kat office PM. Oi, bukan sebarang office PM ataupun office public listed company yang terkemuka. Maka tentulah seseorang itu bangga untuk disandarkan dirinya kepada sesuatu yang dipandang mulia oleh masyarakat. Cuba bayangkan kalau disandarkan kepada Allah SWT, tuan-tuan. Ya, bayangkan disandarkan kepada Allah. Kita ni tak ada apa-apa, tuan-tuan. 3 kalimah, 3 ayat antara yang paling dibenci oleh Allah, yang Allah bawa dalam Quran untuk jadi pengajaran kepada kita. Antaranya kata Iblis, ana khairum minhu wa khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Wahai Tuhan, aku lebih baik daripadanya. Daripada siapa? Daripada Adam. Kau ciptakan aku dari tanah, kau ciptakan aku daripada api, kau ciptakan dia daripada tanah. Api lebih baik daripada tanah. Maka ini perkataan yang dibenci oleh Allah, tuan-tuan. Perkataan mengatakan aku, saya lah yang buat, kalau tak ada saya tak jadi begitu. Ini kata-kata yang dibenci oleh Allah. Yang kedua, kalau kita perhatikan dalam laras Al-Quran dan frasa yang Allah kemukakan dalam Al-Quran, kisah tentang Fir'aun. Bila Fir'aun ini berkata, menceritakan bagaimana Allah SWT menceritakan tentang Fir'aun, berkata kepada Musa, ya qaumi alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Kata Fir'aun yang sombong kepada Nabi Musa, wahai sekalian penduduk Mesir, bukankah aku ini Raja Mesir, aku memiliki keseluruhan Mesir dan sungai-sungai ini mengalir di bawah aku. Apakah kamu tidak nampak? Ini kata-kata Fir'aun yang sangat dibenci oleh Allah. Kita dibaca dalam surah Zukhruf ayat 51. Mesir ni, tuan-tuan, dulu seluruh benua Afrika itu Mesir, tuan-tuan. Itu sebab kita lihat pembinaan piramid itu, batu-batu yang ada di Mesir itu bukan batu daripada negara Mesir. Mesir dahulu sebelum datangnya British membuat konsep pemecahan namanya divide and rule. Mereka pecahkan Mesir utara jadi Mesir dan Mesir Selatan jadi Sudan. Dan kebetulan Sudan itu datang perkataan Arab, makna jamak pada Aswad. Aswad jamaknya Aswadun ataupun Sudan. Sud maknanya orang kulit hitam. Kerana pembahagian tersebut macamlah British buat juga kepada Pakistan Timur, Pakistan Barat. Akhirnya Pakistan yang satu itu bertukar menjadi Bangladesh. Asalnya British punya kejahatan ni, tuan-tuan, dia punya konsep kepimpinan divide and rule. Maka India yang besar itu, orang Islam minta istiqlal, kebebasan, maka dipecahkannya orang Islam kepada dua bahagian. Pakistan yang ada adalah Pakistan ada pada ni orang kaya, orang handsome, letak dekat Bangladesh tu kelas kedua, kerana dalam masyarakat India dah lama dia amalkan kasta. Dalam kalangan umat Islam pun sebahagiannya masih lagi beriman dengan kaedah kasta.
Maka Mesir ini besar seluruh Afrika itu, tuan-tuan yang boleh katakan. Itu penjajahan oleh Firaun. Jadi Firaun ini membina piramid dengan batu-batu yang daripada selatan, jauh dari negara di selatan benua Afrika itu, tuan-tuan. Besarnya Mesir di bawah pimpinan Firaun. Firaun berkata, wahadhil anharu tajri min tahti. Ini sungai Nil yang besar yang kamu tengok, Nil putih, Nil biru, ini semua mengalir di bawah tapak kaki aku. Ini kata-kata dibenci oleh Allah. Jangan sekali-kali seseorang kita mengatakan semikian, tuan-tuan. Dan ketiga yang dibenci oleh Allah adalah kata-kata seperti Qarun. Orang ini tidak ingat dia merupakan hamba Allah. Dahulu dia susah dan Allah menjadikan dia kaya dengan berkat doa Nabi Musa yang merupakan sepupunya. Tiba-tiba Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan kekayaan ini dengan ilmu yang aku ada. Aku bina kekayaan ini from scratch. Ini kata-kata Qarun yang dibenci oleh Allah dalam surah Qasas ayat 87. Nanti ada kesempatan kita baca. Kalau tuan-tuan nak travel, insyaAllah lepas PKP nanti kita boleh travel ke Mesir bersama Zahran Travel yang menjadi penaja kepada program kita. InsyaAllah bukan setakat perjalanan, tapi perjalanan penuh tafsiran Quran, perjalanan menyuburkan iman, insyaAllah. Bukan setakat umrah, tapi umrah dengan ibadah dan juga tarbiyah, biiznillah, insyaAllah, tuan-tuan. Maka dalam pendekatan Quran menceritakan sandaran hamba kepada Allah itu satu kemuliaan. Tanpa Allah kita tidak ke mana, tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian. Kalau seseorang itu menjadi doktor dan jadi orang terkemuka, hebat, boleh rawat orang, boleh buka hospital swasta sendiri, boleh pakai kereta mahal-mahal seperti yang berlaku kepada seorang di sebuah negara. Budak ni birak bijak, genius, belajar di sekolah terkemuka, kemudian belajar di fakulti perubatan terkemuka di negara itu, kemudian keluar, dia pun aim tengok nak jadi doktor apa yang boleh kaya cepat. Akhirnya dia pun melihat doktor yang berkecimpung dalam bidang plastik surgery. Ni cerita ni tuan-tuan mungkin tahu maknanya kalau orang tu accident boleh betulkan muka, itu yang baik lah. Tapi kalau orang tu orang biasa-biasa pun nak jadikan badan dia mempunyai bentuk tertentu, hidung dia nak tajamkan sikit, dagu dia nak tajamkan sikit, ni apa nama rahang ni nak dibuang, ni adalah kerja doktor itu. Kaya raya dia, tuan-tuan. Hidup pada usia muda, belum mencapai 30 tahun sudah memiliki kereta-kereta mewah, hidupnya hebat, dan dia tidak pernah merasa kewajipan untuk bertuhan. Dia rasa hidup ni macam tu lah, kena capai apa yang terbaik, jadi orang paling kaya. Ni doktor ni, tuan-tuan, ni ditipu oleh syaitan. Akhirnya satu hari dia merasa sakit. Ketika sedang pergi ke gimnasium, merasa sakit. Dia pun heran, apa sakit ni? Dia doktor, makan makanan bagus-bagus semua, makanan organik semua. Akhirnya pergilah, dia dapatkan pandangan dari satu orang doktor sepertinya hebat bidang perubatan, buat diagnose. Akhirnya tengok cancer stage 4, tuan-tuan, terus stage 4. Padahal badannya rupanya tak pernah diterfikir. Dan menunggu saat kematian, maka kawan-kawannya datanglah untuk berdakwah kepadanya, mengingatkan kepadanya ada Tuhan. Ada kawannya yang Kristian, ada kawannya bukan Kristian, datang berdakwah kepadanya. Jadi inilah manusia, kalau dia merasakan dirinya hebat, dia sebenarnya berada di muntaha al-humq, dia berada di satu climax kebodohan, kejahilan, kebebalan. Apabila seseorang itu berkata bahawa semua yang dicapai itu kerana dia, tanpa adanya Allah di sebalik kejayaan dia. Anak itu berjaya di peringkat SPM, kenapa ya? Kerana matanya boleh fungsi, kakinya boleh berfungsi, kemudian akalnya boleh berfungsi. Buat kalau dia tengah menaiki kereta, tiba-tiba accident dan kena lori besi itu masuk ke matanya pun buta, boleh tak dia mencapai pelajaran cemerlang macam tu? Tak boleh, tuan-tuan. Tak akan cemerlang dia. Maka hendaklah kita kembalikan segala perkara itu dengan mengatakan la haula la quwwata illa billah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, Allahumma salli ala Muhammad, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Ini antara yang dipanggil sebagai al-baqiyatus salihat, perkara-perkara yang kekal dalam kehidupan kita di sisi Allah, bukannya anak pinak yang ramai yang cemerlang. Kalau mereka jadi anak salih, bagus, harta yang bertimbun-timbun, bukan. Yang kekal di sisi Allah adalah kalimah-kalimah thayyibah yang kita ungkapkan, syahadah, zikir dan sebagainya. Maka itulah lambang persaksian ubudiyah kita kepada Allah SWT. Seperti yang telah kita pelajari semalam, kata-kata dikemukakan oleh Syekh Muhammad Ghazali, guru kepada Dr. Yusuf Qaradawi, dan beliau menukilkan pandangan oleh Al-Imam Ja'far As-Sadiq dalam bukunya bertajuk Rakaizul Iman. Syarat-syarat menjadi hamba Allah itu telah kita bincangkan semalam. Tuan-tuan, tak perlu ulang. Tuan-tuan nak tengok boleh rujuk pada kuliah kita semalam.
Baik, apabila seseorang itu lupa bahawa dia merupakan hamba Allah, dia merasakan akulah engineer paling hebat, akulah ustaz paling hebat, akulah pendakwa paling hebat, aku, ini perkataan-perkataan yang Allah benci, tuan-tuan. Ananiyah. Inilah dia sifat individualistik yang terang-terang ditunjuk oleh Allah dan dicela, dikutuk, diberi amaran bahawa setiap orang yang mengatakan demikian, hukumannya di sisi Allah amat berat. Kalau cerita tentang Qarun, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard, kami akhirnya tenggelamkan Qarun itu dalam bangunan gedungnya yang hebat itu, sedangkan gedungnya itu kunci-kuncinya pun nak dibawa oleh lelaki-lelaki yang kuat. Menceritakan wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kunci-kunci gedung si Qarun ni saja dipikul oleh lelaki-lelaki yang kuat-kuat, beramai-ramai mengangkatnya, nak ceritakan hebatnya gedung perniagaan si Qarun ni. Tapi akhirnya fakhasafna bihi wa bidaril ard, kami tenggelamkan dia dengan gedung-gedungnya sekali. Nanti tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan boleh musafir dengan Zahran Travel, kami bawa tuan-tuan pergi ke Tasik Fayum untuk melihat tempat Qarun ni dibenamkan oleh Allah SWT. Bangunan yang sangat besar itu, rupa-rupanya 1/3 saja yang tampak di permukaan bumi di Tasik itu, Tasik Fayum. Selebihnya 2/3 lagi yang lebih besar berada dalam perut bumi. Itulah kesan peninggalan Qarun. Allah abadikan ribuan tahun sejak zaman Nabi Musa dahulu, supaya orang yang datang kemudian ambil pengajaran, jangan menggunakan lafaz kata yang dibenci oleh Allah ini. Ada keadaannya seseorang itu dihukum oleh Allah di dunia, seperti Qarun, Fir'aun dan sebagainya. Tapi ada kalanya mereka ditangguhkan ke akhirat. Innama nu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Kalau ujian dunia ni berat, ujian akhirat jauh lebih berat, tuan-tuan. Kalau Qarun dengan Fir'aun ini, mereka kena dunia dan kena lagi sekali di akhirat. Maka janganlah seseorang itu menyangkakan, aku buat begini, aku belum dapat lagi, aku belum diuji lagi, kalau aku buat salah, tentulah Allah hukum aku. Jangan cakap begitu, tuan-tuan. Ini kata-kata takabur. Kalaulah saya salah, tentulah Allah akan hukum saya. Jangan cabar Allah, tuan-tuan. Satu hari dalam kitab yang dikemukakan oleh Imam Ibn Kathir, iaitu Qasasul Anbiya, datang Iblis na'atullah kepada salah seorang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Isa AS, dengan berkata kepada Nabi Isa, wahai Nabi Allah, Allah menguji hamba-Nya, boleh tak kita menguji Tuhan? Iaitu contohnya kita mencampakkan diri kita daripada gunung yang tinggi ke bawah, kita uji Allah. Apa Allah buat pada kita? Maka jawapan Nabi Allah ini, wahai si laknatullah, bahawa Allah layak untuk menguji kita kerana kita hamba dia Tuhan. Kita adalah hamba, kita tidak berhak untuk test, untuk uji Tuhan kita. Jadi dalam ayat yang digambarkan oleh Allah di sini, dibawakan kepada kita untuk kita sedar. Jadilah hamba Allah yang sebenar-benarnya. Jadilah orang yang merasakan perhambaan itu dalam kehidupan. Walaupun kita hebat macam mana pun sebagai doktor pakar, tetap kita mengatakan wallahu a'lam. Saya hanyalah doktor pakar, doktor yang dipanggil pakar dengan keahlian, pengalaman, ilmu yang ada. Tapi selebihnya saya serah pada Allah. Apa kata kalau tuan-tuan menanti operation ni saya lakukan bersama tim saya? Kan baik kalau tuan-tuan turun di bawah, ada surau, pergi sembahyang, munajat ke, berdoa ke, daripada duduk melangut-langut ni buat apa? Seorang doktor salih berpesan kepada satu keluarga yang duduk tak ada kerja, menanti di luar operation theater. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, kami buat yang terbaik. Tapi tuan-tuan pergilah sembahyang duha ke, sembahyang hajat ke, apa ke buat, baca surah Yasin ke. Para sahabat dulu, kalau ada keluarga mereka yang sakit, mereka baca surah Yasin, seperti disebut oleh Imam Nawawi dalam At-Tibyan. Jadi kalau sahabat-sahabat Ansar baca surah Al-Baqarah 286 ayat bila menghadapi situasi sukar. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini hamba Allah. Si hamba akan sentiasa ingat pada Tuhannya, merasa apa yang didapat daripada Tuhannya, mengembalikan segala nikmat pada Tuhannya, bahawa merasakan tidak layak untuk dibuat melainkan dengan izin dan restu Tuhannya, seperti yang kita ceritakan semalam, kata-kata oleh Ja'far Sadiq, diulas oleh Muhammad Ghazali dalam bukunya Rakaizul Iman. Jadi kalau kita perhatikan tuan-tuan, perutusan para anbiya semuanya bermuara kan. Dia bermuara kan tuan-tuan, ibaratnya sungai yang banyak itu semuanya pergi ke satu muara, bermuara kan kepada kalimah tauhid, kalimah ibadah. Iaitulah kata-kata kesemua para anbiya alaihissalam berkata kepada umat mereka, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah kamu Allah, jadilah hamba Allah, kerana tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Dia. Inilah dia kalimah yang kita akan lihat berulang-ulang dalam kisah-kisah perutusan para nabi, iaitu meminta daripada manusia menyedari
kedudukan mereka, maqam mereka merupakan hamba kepada Tuhan yang memiliki segala-galanya, yang berikan nikmat, menghujankan ke atas mereka nikmat yang berbagai. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihan, jadi bila kita lihat dalam surah Taha nanti, ada peluang bagaimana kisah Nabi Musa menjawab kata pertanyaan Allah dalam ayat yang panjang. Allah bertanya, Nabi Musa menjawab, dan akhirnya Allah memberitahu kepada Nabi-Nya yang amat dicintai itu, Nabi yang mulia itu, Kalimullah itu, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Wahai Musa, engkau berada di tempat yang suci, yang mulia ini, tanggalkan kasutmu, aku ini Tuhanmu Allah, maka ibadahlah kepadaku, dirikan salat untuk mengingatiku. Ini tengok surah Allah kepada Nabi Musa AS. Nanti kita akan lihat dalam surah Isra ini, ayat yang berikut, ada pengkhususan cerita Nabi Musa. Kenapa ya? Kenapa banyak sangat cerita Nabi Musa dalam Al-Quran? Saya pernah jawab dulu, nanti saya jawab lagi sekali, tuan-tuan yang boleh Allah sekalian. Dan begitu juga Allah menyatakan surah Al-A'raf. Saya pernah tafsirkan surah Al-A'raf ini sempurna, tuan-tuan boleh cek mungkin dalam YouTube ke, dalam Facebook iKim ke. Saya pernah tafsirkan keseluruhan surah Al-A'raf beberapa tahun lalu dalam ikim.fm. Itulah bila Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhuz ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, sungguhnya aku telah milih engkau menjadi pemimpin kepada manusia sekalian, rasul, menjadi utusan aku kepada mereka, dan juga dengan kalamku, maka ambillah apa yang aku berikan kepadamu dan jadilah orang yang bersyukur. Maknanya menjadi hamba Allah ni, menjadi pilihan Allah ni satu kesyukuran, tuan-tuan, satu nikmat. Kita orang Islam, segala benda yang berlaku baik kita syukur, musibah kita bersabar. Tapi si kafir tidak ada. Si kafir ni selalu termelangut-langut, terfikir apa benda yang akan berlaku akan datang. Itu sebab mereka percaya kepada Nostradamus ke, mereka melihat kepada tenunan nasib ke, mereka percaya kepada perkara-perkara tertentu ke, mengambil patung berhala jadi tempat sembahan ke, meyakini ada kebaikan pada rantai tertentu ke. Inilah dia, tuan-tuan, orang kafir. Orang beriman tidak ada. Kita dah belajar dahulu, Allahumma la khaira illa khairu, wa la tayra illa tayru, wa la ilaha ghairuk, kan, beberapa hari lalu. Ya Allah, tiada kebaikan melainkan kebaikanmu, tiada benda yang buruk melainkan kau tetapkan, tapi ada kebaikan juga di sebaliknya walaupun kami lihat nilai buruk, dan tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan kau. Kalau hati kita tak tenang je, kita pergi outstation, kita mungkin dapat gangguan fikiran, tiba-tiba ingat isi anak-anak apa berlaku kat mereka kat rumah ya. Nanti tengok televisyen ada cerita orang jahat, terfikir pula macam mana isteri kita, tengok berita dan sebagainya. Maka tuan-tuan bacalah doa ni, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, ya Tuhan, tiada kebaikan melainkan kebaikanmu, tiada benda yang buruk melainkan apa yang kau tetapkan, tapi tetap juga keburukan ada di sebaliknya, ada juga kebaikan di sebaliknya. Dan ya Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan kau. Ataupun yang pendek pada itu, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la ya'ti bi sayyiati illa anta, faghfir lana maghfiratan min indika. Ya Allah, tiada kebaikan melainkan kau tetapkan, tiada keburukan melainkan kau tetapkan, tapi aku yakin tetap juga kebaikan di sebalik keburukan yang ditetapkan itu. Dan Allahumma la ya'ti bil hasanati anta wa la ya'ti bi sayyiati anta faghfir lana maghfiratan min indika. Ya Allah, berilah keampunan kepadaku, keampunan di sisimu. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihan, ini ada kaitan dengan perkataan abd yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Gembiralah kita menjadi hamba Allah. Kalau seseorang boleh gembira kerana bekerja di ofis-ofis terkemuka, milik orang tertentu, orang ternama, orang kenamaan, berpangkat, maka tentulah dia berbangga. Ini kan pula kalau kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, dulu kita telah bincang dalam surah Az-Zumar, bila Allah menyebut perkataan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Jadi tuan-tuan, ini adalah berkaitan dengan penisbahan, penyandaran namanya kepada nama hamba-hambanya lagi. Jadi tiada kemuliaan melebihi kemuliaan bila kita disandarkan dengan Allah yang memiliki segala kemuliaan itu, tuan-tuan. Baik. Kemudian dalam kitab-kitab tafsir kita perhatikan bahawa bila Allah menyebut perkataan yang digambarkan kat sini, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina
kami gerakkan hamba kami pada waktu malam itu, kita telah huraikan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Kenapa perkataan masjid telah kita huraikan sebelum ini? Bagi ia merujuk kepada tempat-tempat itu pasti akan dibersihkan daripada segala bentuk sembahan berhala. Walaupun pada masa itu Mekah masih lagi di bawah kecengkaman, kekufuran, iaitu orang-orang Quraisy pada masa itu, dan Baitul Maqdis masih lagi di bawah Kristian pada masa itu. Tapi ia satu direction yang diberikan oleh Allah kepada orang Islam bahawa dakwah ini akan sampai ke timur hingga ke barat. Dia akan berkembang ke semua tempat dalam dunia, dan diambil oleh Yahudi akan kota suci Baitul Maqdis, tanah suci umat Islam ketiga itu hanyalah berlaku temporary saja. Akan datang Salahuddin yang baru nanti untuk memerdekakannya. Berniatlah dan berusahalah untuk menyertai tentera Salahuddin yang mulia itu, tuan-tuan. Kalau umur kita diberi panjang oleh Allah, kita akan bertemu dengan zaman tersebut. Bukan sekarang zamannya, tuan-tuan. Jangan kita terpengaruh dengan orang yang meramah-ramah satu benda yang penuh pada hadis palsu lagi mungkar. Berkata hari Jumaat kedua Ramadan nanti ada bunyi pekikan kuat langit. Mana? Dah lepas dah Jumaat kedua, tak ada apa-apa pun. Kenapalah kita suka terikut ikan pandangan orang-orang tertentu ni, tuan-tuan? Kita orang Islam ada Quran, ada kiblat kita. Kenapalah kita perlu dipengaruhi dengan pandangan mengarut ni, tuan-tuan? Kita bila mengatakan perkara-perkara aib ni kena ada dalil yang sahih, yang sahih. Janganlah kita pandu dengan ramalan-ramalan, tuan-tuan, yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi bila kita perhatikan, Islam akan kembali menaungi tempat-tempat ini di bawah pimpinan Imamul Mahdi dan di bawah pimpinan Nabi Isa AS kelak. Bertemunya Imam Mahdi dengan Nabi Isa sampai Nabi Isa menyuruh Imam Mahdi untuk menjadi imam bagi membuktikan kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Seorang manusia di kalangan umat Nabi Muhammad SAW menjadi imam, sedangkan belakangnya ada seorang Nabi utusan Allah, Nabi Isa AS. Dan Nabi Isa akan diutuskan untuk memenuhi dunia ini dengan keadilan selepas ia dipenuhi dengan kezaliman, dan mengembalikan Nasraniyah kepada Islam, sama ada mereka masuk Islam atau mereka dibunuh. Kerana mereka mendakwa mereka menyembah Nabi Isa. Sekarang aku Nabi Isa yang kamu sembah itu turun. Aku sendiri menyuruh engkau beragama Islam. Kalau engkau degil, aku akan bunuh kamu. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Perkataan yang Allah nyatakan ladzi barakna haulahu, tempat yang diberkati kelilingnya, itulah negara Syam, tuan-tuan. Syam ni pada hari ini adalah dipecahkan menjadi Jordan, Syria, Palestin, dan juga sebahagian besar daripada Lebanon. Ini dipanggil Syam. Besar, luas. Dan negara Syam ini, kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, perkataan barakna haulahu, untuk kami tunjukkan kepadamu keberkatan yang ada padanya. Keberkatan yang dimaksudkan di sini, kata Al-Imam Al-Qurtubi, bithimar wa bimajaril anhar. Ia kerana buah-buahan yang enak di situ, dan juga buah-buahan yang hebat di situ, buah-buahan 4 musim yang ada di situ, dan juga banyaknya sungai-sungai. Kalaulah tuan-tuan ada keazaman, masa akan datang keadaan baik, ekonomi baik, dunia bertambah baik. Orang-orang kafir yang ada pada ini, mereka cenderung untuk mengambil buah-buahan dari Australia, dari Spain, dari Itali, dari Amerika dan sebagainya. Betul, tak ada masalah. Tapi kalau kita ni orang Islam, punya rasa cinta kepada Islam, cinta kepada umat Islam. Semalam pagi tadi saya ceritakan kepada tuan-tuan golongan yang dikasihi oleh Allah, tafsiran daripada ayat surah Al-Ma'idah ayat 52 tentang ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Ayat itu saya tafsirkan sedikit pada pagi tadi dan pada subuh. Maafkan saya tuan-tuan, tak khabar daripada tuan-tuan membuat kuliah pagi tadi. Kebetulan rasa mengantuk, maka cubalah menyampaikan ilmu apa yang ada. Nanti kalau tuan-tuan ada peluang, mungkin tuan-tuan boleh tanam azam pada anak-anak kita yang bijak itu, yang tak mampu jadi doktor itu, yang mungkin minat bisnes itu. Cubalah ambil buah-buahan dari negara Syam, negara Syria. Ambil buah-buahan. Kalau orang-orang kafir sibuk ambil buah-buahan daripada negara-negara kafir, kita orang Islam ambil buah-buahan daripada negara orang Islam. Mengapa tidak? Negara contohnya macam Libya, Tunisia yang mengalami konflik, krisis kepimpinan pada hari ini, pemimpin mereka tidak ada, negara pecah belah dan sebagainya. Wanita-wanita mereka merayu-rayu kepada orang-orang Islam yang berkemampuan untuk pergi ke sana, bukan untuk berkahwin, bukan. Berkahwin itu perkara kedua. Pertama sekali, datanglah bangunkan ekonomi negara ini. Negara kami subur, tanam, kami sanggup jadi pekerja. Allahu Akbar. Manalah pergi saudara-saudara di kalangan orang Islam? Kenapalah berhenti setakat pencapaian kat Malaysia saja, sedangkan kita ni merupakan satu jasad. Ya, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, nasihat saya kepada usahawan-usahawan besar di dalam Malaysia ni,
cubalah cari peluang untuk pergi ke negara-negara Islam macam bumi Syam, supaya kita menjabatankan diri kita dengan bumi-bumi barakah ni tuan-tuan. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, maksud keberkatan itu bithimar wa bimajaril anhar, kerana ada di sana buah-buahan dan adanya sungai-sungai Madinah. Negaranya subur, sangat subur. Kalau tuan-tuan pergi ke Syria itu, tuan-tuan lihat dia macam Spain, sebiji cantik tuan-tuan, macam Italy, cuacanya, sungainya, kehijauannya cantik sekali, cantik, subhanallah, masya-Allah, tabaraka taala. Musim sejuknya, snownya yang ada, ya Allah, cantik sekali. Tapi apa nak buat, negara ini menjadi tempat pertemuan kuasa-kuasa besar untuk menjadi pengaruh, dan hancurlah Syria pada hari ini. Mudah-mudahan Allah beri kesabaran, kekuatan mereka. Ingat tuan-tuan, semua belian tuan-tuan, tafsir Munir dan tafsir Ibn Kathir yang kami promotkan, sebahagian daripada belian tuan-tuan itu kami akan hantar kepada Syria melalui guru kami Syekh Qurai Marajih yang kerap datang ke Malaysia. Tuan-tuan mengenal beliau, mengajar membaca Al-Quran, surah Al-Fatihah dan sebagainya. Kami nak hantar kepada Syria bantuan-bantuan tuan-tuan tu, sebahagian daripada belian tuan-tuan tafsir Munir, tafsir Ibn Kathir kami akan kumpulkan. Kami cuba nak menghantar secepat mungkin, selewat-lewatnya 27 Ramadan nanti tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang masih lagi belum beli tafsir Munir, tafsir Ibn Kathir contohnya, ni warna biru ni tuan-tuan yang saya pakai, rujukan utama kita sekarang, ke atas permintaan tuan-tuan juga. Ni tafsir Ibn Kathir yang warna biru ni tuan-tuan, dan tafsir Munir yang warna merah itu. Tuan-tuan miliki kedua-duanya sangat baik sekali. Nanti kalau ada kesempatan, suasana baik, kami Zazan Travel akan bawa tuan-tuan pergi ke negara Syam. Jordan adalah tempat saya belajar dahulu. Saya tunjuk kepada tuan-tuan kota, tempat-tempat kesan-kesan para sahabat, perang Yarmouk di situ, perang Mu'tah, banyak kesan-kesan yang ada di bumi Syam. Tuan, ni bumi yang penuh barakah. Jadi demikian juga dikatakan oleh Imam Qurtubi, keberkatan itu hadir kepada bumi Syam secara khusus kerana ia merupakan tempat dufina haulahu min al-anbiya was salihin. Tempat itu tempat pengkebumian, bumi ramai para anbiya di Palestin contohnya, dan juga di Jordan di mana para salihin cukup ramai. Abu Ubaidah al-Jarrah, Muaz bin Jabal, Dirar bin Azwar, Bilal bin Rabah, puluhan ribu Khalid Walid, mereka semua dimakamkan di negara Syam tuan-tuan. Jadi kata Imam Qurtubi, ia juga sumber keberkatan kerana banyaknya kubur para anbiya dan para salihin. Di kalangan para Ahlus Sunnah ada yang mengatakan bahawa pergi berdoa di kubur itu bukan berdoa pada kubur, tak. Mengambil keberkatan si mati itu, maka berdoa di tempat itu banyak doa yang dimustajabkan. Bukanlah saya suruh pergi berdoa di kubur-kubur tu, tak tuan-tuan, tapi kerana bila pergi ke situ, perasaan sayu yang menenggelami kita kerana merasakan orang yang dimakamkan situ seorang pejuang Islam, seorang hebat, iman kita meningkat. Rasa kadang-kadang rasa gembira, rasa syahdu, rasa nak jadi macam mereka. Maka itu yang pemotivasi kepada keimanan kita dan doa kita dimustajabkan. Demikian kata Imam Az-Zahabi dalam mengkisahkan tentang makam para awliya yang ada di Mesir contohnya. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, Dr. Muhammad Sain Al-Ghuti pun berkata, ketika saya kebuntuan dalam bab-bab tertentu daripada kitab hikam, maka saya berpeluang untuk menziarahi kubur Al-Imam yang mengarang kitab hikam, Ibn Athaillah Iskandari itu di Iskandaria. Maka saya merasa Allah mengilhamkan kepada saya jawapan kepada kebuntuan-kebuntuan itu. Ini keberkatan-keberkatan tersebut seperti juga yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Setengah para ulama hadis tidak setuju perkara ini, saya sebut terus terang kepada tuan-tuan, tapi perselisihan antara kita dengan mereka bukanlah berpunca daripada apa, cuma kesilapan memahami yang mengatakan bahawa kita berdoa di kubur itu, kita berdoa kepada ashabul kubur lah. Bukan berdoa kepada yang meninggal dunia itu. Kita berdoa menjadi keberkatan, semangat yang ada pada mereka di tempat itu, perjuangan mereka dan bakti hebat mereka kepada Islam. Mudah-mudahan menyuburkan iman diri kita dan mudah-mudahan menjadi penyebab doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan ikut sama kami di Zazan Travel, saya terangkan benda ini satu-satu bila kita menziarahi kubur para salihin, para awliya, para ulama, para anbiya contohnya. Jadi begitu juga kata Al-Imam Qurtubi dalam riwayat daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Muaz bin Jabal meninggal dunia di negara Syam ni tuan-tuan dalam wabak ta'un yang berlaku ketika Muaz bin Jabal diutuskan oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu untuk pergi ke Syam untuk menjadi ambassador Islam, duta, dan juga mengajar umat Islam di sana Al-Quran Karim. Maka tiba-tiba melandalah wabak ta'un di sana. Antara yang turut terkorban adalah Abu Ubaidah al-Jarrah.
sahabat Nabi yang paling amanah seperti disifatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muaz bin Jabal antara sahabat Nabi yang paling alim. Mereka semua terkorban dalam wabak ta'un di Amwas. Jadi ketika Muaz bin Jabal berkata tentang kelebihan bumi Syam ini, beliau berada di sana, yaqulullahu azza wa jalla ya Syam anti safwati min wiladi wa ana sa'iqun ilaiki safwati min ibadi. Kata ini merupakan asar, tapi Imam Syaukani mengatakan ia sebagai satu yang maudhu'. Tapi disebut oleh Imam Qurtubi, ini merupakan kata-kata Muaz bin Jabal, iaitu Muaz bin Jabal berkata, wahai bumi Syam, sesungguhnya engkau adalah pilihan aku di muka bumi ini, di samping tanah suci haram Mekah dan juga Madinah, dan aku menghantar kepadamu segala keberkatan yang ada, keberkatan di kalangan buah-buahannya, dari kalangan manusianya, dari kalangan tempatnya. Ini maksud kata Muaz bin Jabal. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, ini adalah satu keberkatan yang ditunjukkan oleh Allah. Kadang-kadang keberkatan itu berlaku pada tempat, keberkatan itu berlaku pada waktu. Contohnya macam Nabi menyuruh kita supaya lepas subuh bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Sa'altullah an yubarik li fi ummati fi bukuriha fa'ataniha. Aku mohon kepada Tuhanku supaya diberikan keberkatan untuk umatku pada waktu pagi, maka Allah memberikannya. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, Mumtaz Jalil macam blur muka saya. Tak apalah, yang penting apa yang disampaikan tu boleh dengar. Muka tak penting. Baik. Jadi tuan-tuan yang boleh kat Allah sekalian, kalau kita perhatikan ayat Allah di sini, linuriyahu min ayatina, ini untuk kami menunjukkan kepadanya ayat-ayat kami. Hadza min babi tarmil khitab wal ayat allati arahu Allah min al-ajaib allati akhbara biha an-nas. Wa isra'uhu min Makkah ila al-Masjid al-Aqsa fi lailatin huwa masiratu syahr wa 'urujuhu ila as-sama' wa wasfuhu bil al-anbiya wahidan hasba ma thabata fi sahih Muslim. Jadi untuk kami menunjukkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami. Ini antara cara pendekatan Allah dalam menyampaikan mesej kepada kita dalam Quran. Ada usul Quran namanya iltifat, ada namanya ihtibat. Nanti saya ajar tuan-tuan maksud ihtibat dalam ayat kedua nanti. Jadi ini adalah usul Quran, kepelbagaian warna aneka pendekatan Quran dalam menyampaikan mesej supaya pendengar tidak merasa bosan. Dan saya dah beritahu kepada tuan-tuan kata-kata Syekh Tantawi, Syekh Tantawi, kalaulah seseorang kita diberi buku yang terbaik dicipta oleh seseorang penulis terkemuka di dunia, dia yang pesan yang pegang lens telefon lain kali, yalah, terima kasih atas nasihat-nasihat diberikan. Jadi mungkin saya kena tukar telefon, telefon ni dah uzur, cakap nanti telefon terasa tak. Jadi tuan-tuan ni boleh kat Allah sekalian, tak apalah, yang tak penting muka, tak penting, yang penting ada mesej yang sampai. Mana saya cerita tadi? Dah lupa dah. Jadi pendekatan Quran ini adalah psikologinya, dia bawa pada kita bagai-bagai aneka bentuk supaya kita tak boring. Kalau kita baca buku-buku catatan manusia, walaupun dia best seller, walaupun dia box office, ada orang tulis buku The Magic of Thinking Big, buku 7 Habits, satu masa terkenal, tapi pada pagi ini dibagi pada kita pun kita tak nak pegang pun, tak nak tuan-tuan, kerana ia kalam manusia yang berdasarkan pengalaman yang belum tentu betul, salah, mungkin salah. Tapi Quran ni tuan-tuan, zalikal kitab la raiba fi, kitab tidak ada keraguan padanya, tak ada kesalahan padanya, ragu pun tidak ada, apalagi kesalahan. Itu sebab kita membacanya setiap kali kita akan menemui mutiara-mutiara yang baru tuan-tuan. Malah tanqadhi ajaibuh, ia merupakan satu kitab yang tidak akan berakhir kebaikan-kebaikan, keberkatan, ilmu yang ada padanya. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihan, sekian dapat saya sampaikan pada waktu ini sebagai satu permulaan. Saya masih lagi mengkaji dan alhamdulillah Allah buka banyak hikmah. Kenapa Nabi suka baca surah ini? Rupanya pada ayat yang pertama ni pun kita dah tak mampu nak menghuraikannya tuan-tuan. Begitu banyak mutiara tuan-tuan hati dan dikasihan. Begitu hebat mesej yang dikemukakan oleh Allah ini. Satu persatu kalau kita perhatikan, kita dah bincangkan tentang subhanallah itu, dia perkataan sabaha, menjauhkan Allah dari keburukan. Kita dah bincang perkataan barakah, tentang perkataan birkah ni kolam, tasik, satu kebaikan yang tidak mempunyai penghujungnya. Kalau ibaratnya tasik yang luas itu kita cedok airnya berapa ribu liter pun dia tidak akan mendap. Maka begitulah kebaikan-kebaikan yang hadir dalam hidup seseorang, dia tidak akan berakhir. Walaupun ayah itu telah pergi, tapi keberkatan itu mengalir dan tubuh anak-anaknya, dalam kehidupan anak-anaknya. Allah hebatnya seorang ayah yang mubarak, yang diberkati. Jadilah orang yang diberkati tuan-tuan.
Jadi seperti sahabat Nabi, seperti Abu Qatadah, seperti Rabi'ah, mereka ni adalah sahabat-sahabat yang cinta kepada Nabi, yang bagaimana untuk Nabi doakan untuk mereka keberkatan. Seperti Anas bin Malik. Maka mudah-mudahan Allah beri pada kita keberkatan dan kesungguhan kita memahami Al-Quran. Ambillah peluang Ramadan ini untuk memulakan satu tradisi baru dalam hidup kita, kebaikan-kebaikan yang kita nak taja dalam hidup. Terima kasih tuan-tuan hati dan dikasihkan. Setakat ini saja dulu kuliah kita pada hari ini. Apa yang baik semuanya daripada Allah. Kelemahan itu adalah milik manusia, adalah saya sebahagian daripada manusia yang lemah. Ampun maaf atas kekurangan ini tuan-tuan. Terima kasih sekali lagi kepada pihak Zahazan Travel. Jangan lupa untuk follow, untuk like, untuk share video-video yang ada daripada Umrah Zahazan kepada seramai sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Dan kalau ada peluang nak musafir nanti lepas musim ujian ini, jangan lupa mainlah bersama Zahazan Travel. Sama ada saya ataupun ustaz-ustaz lain yang akan membimbing, kami yakin tuan-tuan akan dapat tarbiyah dalam perjalanan. Ia bukan setakat umrah penuh tarbiyah insya-Allah, rihlah penuh tarbiyah. Ia bukan setakat satu perjalanan untuk hiburan, tapi penuh dengan tafsiran, penuh dengan pemikiran, penuh dengan perhubungan yang kita nak bina dengan Allah, pulang dengan keimanan insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan. Anda ada apa-apa soalan yang boleh saya bantu untuk jawab pada petang ni? Masa berlalu dengan cepat. Hari ini kita dah masuk lebih separuh daripada Ramadan. Tak lama lagi kita akan masuk 10 hari terakhir, hari yang Nabi beritahu kepada kita adanya malam pilihan qadar. Mudah-mudahan kita ada persiapan yang baik dari sekarang. Makanlah secara sederhana dari sumber yang halal, supaya kita kuat untuk tarawih, untuk baca Al-Quran, untuk mengkhatamkannya. Bagi ibu-ibu yang tidak mampu untuk mengkhatamkan Quran, jangan lupa bacalah surah-surah pilihan. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Kahfi, Al-Isra, Zumar, Juz Amma. Bacalah yang mana mampu. Ma la yudraku kulluh, la yutraku julluh. Yang tak boleh nak buat semua, buatlah apa yang mampu. Demikianlah wasiat daripada ulama besar Indonesia, namanya Profesor Hasbi Siddiqi, seorang ulama keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tuan-tuan, Fizza, insya-Allah nak pergi ke Mesir nanti, pergi dengan Zahazan Travel Muhammad Nasrul Yaqin, Ummu Ammar, Fauzia Ismail, Hamiza Muhammad, Aminah Mahmud, Abu Zar Ghifari, masya-Allah, nama yang sangat mulia, sahabat Nabi yang sangat mulia. Mudah-mudahan dapat keberkatan beliau Hajah Hafizah. Siapa lagi? Hambamu Siti Rohaya Rusli, Muhammad Nazmi, Nolida, Maimun Muda, Syahrum Syari, Aminah Mahmud, Unsa Ansi, Awatif Dina, Nisa Jalil, Baharudin Budi, Hamidi Hussein, Nuril Is, Mumtaz Jalil, Faridah Yahya, Azra'i Ahmad, Indon Yaakob, Maimun Muda, Syafiq Murad, Zarina Ahmad. Terima kasih pada semua yang hadir pada kuliah petang ni. Tolonglah panjangkan kuliah ni kepada siapa-siapa yang ada keliling kita. Mudah-mudahan menjadi sebab untuk hidayah Allah panjangan, jadi hariah kita semua apabila ilmu diamalkan, bertali arus Terima kasih Syafiq Murad. Mala yudraku kullu, la yutraku jullu. La yutraku jullu, bukan kullu, jullu. Jim lamha, apa yang tidak boleh dibuat semua, jangan abaikan mana yang mampu. Ustaz tolong uraikan surah Al-Qadar, insya-Allah. Nanti kita stop sekejap, kita cerita surah Al-Qadar insya-Allah. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Terima kasih Syafiq Murad. Ni doa bila kita terberprasangka buruk, terfikir yang buruk-buruk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Betul Syafiq Murad. Ini satu versi yang saya sebut tadi, versi yang lain. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la ya'ti bis sayyi'ati illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika. Ustaz, kalau tak lancar baca Quran macam mana? Boleh tak baca surat Ikhlas sebanyak mungkin? Boleh Barudin, boleh. Dalam hadis sahih yang telah kita bentangkan dahulu, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah wallazi yaqra'ul Quran wa huwa 'alaihi syaqqun wa yatata'u fihi falahu ajrani. Siapa yang baca Quran lancar, dia di akhirat akan dihimpun bersama para malaikat yang tinggi duduknya. Siapa yang baca Quran merangkak-rangkak, maka dia dapat 2 pahala. Payah nak baginya untuk baca, dapat 2 pahala. Yang syarat dia kena belajar. Kalau tersilap lagi, masih lagi sebut shin macam sin,
Itu dimaafkan kerana dia dalam proses memperbaiki diri, ya. Jadi bacalah Al-Ikhlas sebanyak mungkin. Dalam hadis yang sahih mengatakan membaca sekali Al-Ikhlas, iaitu Qul Huwallahu Ahad sempurna, pahalanya macam baca 1/3 Al-Quran. Baca 2 kali 2/3 Al-Quran. Baca 3 kali macam baca keseluruhan Quran. Tapi tidaklah bermakna kita meninggalkan Quran. Ini adalah untuk mereka yang tak kesempatan. Mungkin orang yang kerjanya teruk, tak ada peluang. Salam Ustaz, orang Sungai Buloh, orang Singapura, boleh tak ikut travel agent? Boleh insyaAllah. Ustaz Faiz, tolong jawab pada Siti Khadijah ni, boleh. Zazan Travel, tolong jawabkan pada Siti Khadijah. InsyaAllah kami bersedia untuk bekerjasama dengan tuan-tuan daripada mana sekalipun. Kami pernah bawa orang dari Indonesia, dari Singapura. Ada juga permintaan untuk bawa orang-orang Islam dari tempat-tempat yang lain seperti Australia, New Zealand, orang Islam di sana. InsyaAllah kita dalam usaha untuk merancang dari Qatar dan sebagainya. Jadi kita ada pengalaman menguruskan jemaah-jemaah dari tempat lain, negara lain, insyaAllah. Solusi baru tak ada. Muhammad Azhar, solusi baru tajuknya Pagi Itu Berkat. Besok saya tunjukkan kulitnya. Pagi Itu Berkat. Saya baru cerita tadi tentang keberkatan waktu pagi. Tajuk solusi yang terbaru, Pagi Itu Berkat. Warna kuning, gambar ayam jantan sedang berkokok. Ustaz nak tanya, Ustaz, non mustajab doa sebelum buka atau semasa buka? Sepanjang kita berpuasa, doa mustajab. Sepanjang kita berpuasa, dan terutamanya pada waktu sebelum berbuka itu. Sebelum waktu berbuka. Jadi agak pukul 7 nanti boleh start berdoa. Kumpulkan anak isteri, listkan siap-siap apa yang kita nak minta. Doa dalam sembahyang pun tak mengapa. Normal, jelas. Saya kalau sedih arwah malam datang dalam mimpi. Maksudnya apa? Haji Hafizah, mimpi melihat orang tak meninggal dunia. Kita kalau mimpi melihat orang yang menakutkan dalam mimpi, kita dianjurkan untuk berdoa. Sekurang-kurangnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita mimpi melihat orang telah meninggal dunia dalam keadaan buruk, contohnya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau baik lagi, kalau kita baca a'udzubikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayahdurun. Hadis ini riwayat Abu Daud. A'udzubikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayahdurun. Ingat? Syafiq Murad ke ataupun Sofi Sadikin, tolong tuliskan. Nanti saya buat puasa juga, insyaAllah. Apa dia? A'udzubikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayahdurun. Boleh? Sekali lagi. A'udzubikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayahdurun. Maksudnya apa? Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dengan kalimahmu yang sempurna dari kemurkaanmu ataupun hukumanmu kepada akulah, ataupun kejahatan hamba-hambamu, kadang-kadang jin, kadang-kadang orang berniat jahat pada kita, dan dari bisikan godaan syaitan dan kedatangan mereka. Kadang-kadang waktu siang kita ni pergi ke tempat-tempat yang tertentu, ada gangguan syaitan ikut kita, terutamanya untuk anak-anak. Pergi ke kawasan-kawasan hutan, kawasan tasik, maghrib-maghrib, tengah hari contohnya, ada kesan. Datuk almarhum Datuk Ismail Kamus adalah seorang yang pakar dalam bidang ni, mengatakan ada kesannya. Jadi bila kita ngeri pada waktu malam dapat gangguan, bacalah doa ni. A'udzubikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayahdurun. Dan adabnya bila kita baca, kita isyaratkan ludah ke kiri kita. Jangan macam tu pula. Setakat gitu, seperti itu, isyarat ludah. Kalau kita bunyi kahak terkejut lawan sebelah kita nanti, tuan-tuan. Kemudian yang pertama, kita baca doa ini ataupun sekurang-kurangnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian buat isyarat ludah ke kiri kita. Kemudian yang paling baik, bangun untuk ambil air sembahyang. Dan yang paling baik lagi, bangun sembahyang sunat selepas itu.
Dan yang keenam, jangan cerita pada sesiapa pun mimpi-mimpi buruk kita. Ia tidak akan mudaratkan kita. Jadi jangan ceritakan mimpi buruk itu kepada orang lain. Mimpi yang tadi tengok keranda jatuh daripada lori, jangan, tak payah cerita pada orang. Ini gangguan syaitan untuk kita. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kata Ibn Qayyim, kalau kita ni diganggu oleh anjing, kita jangan berurusan dengan anjing tu. Jumpa dengan tuan anjing tu. Siapa tuan anjing tu? Pemilik anjing tu. Cakap anjing awak ni jahat. Selalu kacau saya, contohnya. Pagi-pagi saya nak subuh dia kejar. Contoh. Tapi kalau kita berurusan dengan anjing tu payah. Jadi bila syaitan ganggu kita, jangan minta pada syaitan untuk berhenti ganggu kita. Minta pada Allah yang memiliki syaitan itu. Allah yang menguasai syaitan itu untuk berhentikan kejahatan syaitan. Baik. Hajah Hafizah jelas Nisan Hasanah, Muhammad Razif, Khairin Luqman. Terima kasih semua Kelam menggambar Ustaz Ya Allah. Ya tak apa kelam. Yang penting suara jelas. Berapa harga umrah? Syah Shogun. Ustaz Faiz, tolong jawab Ustaz Faiz. Pada Zazan Travel. Ustaz Faiz, CEO Zazan Travel, ada dalam program ni. Takbir, Allahu Akbar. Muhammad Asrul Farid watching. Ros Kamari, Yan Abdullah, Nurilis, Nur Hafizah Hussein. Saya nak sangat terjemah surah Taha yang pertama. Nanti Nur Hafizah nanti kita bincang insya-Allah Si Khadijah, Mumtaz Jalil, Khunsa Hunsi. Mumtaz kalau belajar bahasa Arab memiliki buku bertajuk Nahwu Mudah ataupun belajar bahasa Arab dalam konteks ibadah. Kedua-dua buku ni tulisan pensyarah UAE yang sangat ahli dalam bidang pengajaran bahasa Arab. Nanti saya pamerkan kulit buku ni insya-Allah. Fiza Jazuri, kalau rajin tengoklah dekat Facebook ataupun dekat website Telaga Biru. Lihat buku-buku pelajar bahasa Arab, ada banyak di sana. Saya salah seorang editornya untuk memberitahu tuan-tuan kebaikan buku ni. Terima kasih Syekh Murad. Malah bidaraku kullu la yatruku jullu. Ya. Jullu. Lalu ziarah pergi Jordan berapa harga? Nanti boleh ikut perkembangan dekat Zazan Travel punya Facebook, Zazan Travel punya website, Zazan Travel. Ustaz, saya di Singapura dah dekat-dekat 2 bulan tak salat berjemaah gara-gara tak pernah ajak roommate sekali. Kadang dia culas juga buat salat ni, minta nasihat. Bila orang tak salat, kita ajak dia salat, pujuk dia untuk salat, buat baiklah pada dia. Kita tak ada paksaan kepada dia, tak ada mampu memaksa, kerana dia bukan di bawah taklif kita. Mungkin kita sediakan tempat yang sembahyang yang baik, mengajak dia makan, tunjukkan keperhatian kita kepada roommate kita ni, insya-Allah mudah-mudahan Allah buka pintu hatinya. Boleh Nur Azudin doakan untuk dia. Kak Long, jika tak mampu jangan tinggal semua ya Kak Long. Wahai Talib, Ustaz macam mana jadi ibu bapa yang berkat? Allah, macam mana jadi ibu bapa yang berkat? Antara wasiat Nabi kepada kita, alimu auladakum, ajarlah anak-anak kamu, adibu auladakum ala thalasi khisalin, 3 perkara. Qiraatul Quran, wa hubbi nabiyikum, wa hubbi ahli baitihi. Hendaklah baca Quran, kerana pembaca Quran akan dapat syafaat di akhirat, dan ajarlah anak-anak untuk cinta Nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenal para sahabat. Ini adalah ibu bapa yang berkat. Kemudian wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Suasana PKP ini adalah satu motivasi untuk kita semua berjemaah sekeluarga. Kumpulkan anak-anak, latih mereka untuk azan, yang lelaki latih mereka jadi imam. Itulah ibu bapa yang berkat, insya-Allah. Mohon Ustaz jawab soalan saya di saat doa mustajab sama ada sebelum atau buka. Tadi saya dah jawab, normal puasa dan sepanjang puasa doa kita mustajab, terutamanya sebelum berbuka. Seperti yang dapat kita lihat dalam banyak hadis. Agak-agak pukul 7 nanti normal boleh mohon kepada Allah hajat-hajat kita, kumpulkan anak beranak kita. Baik, setakat ini saja dah pukul 6. Kita berhenti di sini InsyaAllah ada soalan boleh simpan pada esok pada waktu yang sama. Sekian, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
Allahumma rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha zanban illa ghafartah wala maridan illa shafaitah wala hamman illa farajtah wala aiban illa satartah wala musafiran illa sallamtah wala maridan illa shafaitah wala azaban illa zawajtah wala aqiban illa anjabtah wala hajatan hawaij dunya wala akhirah ya laka ridha wala fiha salah illa adaitaha wa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Kenang saya dalam doa tuan-tuan, dalam tahajud tuan-tuan, dalam buka puasa tuan-tuan, dalam baca Al-Quran tuan-tuan dan keluarga saya. Dan jangan lupa tuan-tuan, war-warkanlah, share lah kepada ramai teman-teman kita di luar. Mudah-mudahan mereka dapat lihat, dapat pedoman, dapat hidayah daripada Allah dengan apa yang kita usahakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.